Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan undi tidak percaya di parlemen kepada Anwar Ibrahim. Siapa sangka akhirnya Anwar Ibrahim betul-betul menawarkan, memberi isyarat kerajaan sedia benarkan undi tak percaya di parlemen. Belum pernah ada Perdana Menteri di Malaysia yang sehebat Anwar Ibrahim. Atau dengan tanda petik, segila-gila Anwar Ibrahim. Kalau Muhyiddin buat dulu, jangankan buka parlimen saja Muhyiddin tumbang. Kalau pemimpin-pemimpin lain membuat undi tidak percaya, yakinlah dengan saya bahwa mereka akan tumbang begitu saja. Tapi Anwar Ibrahim ini sudah kali keberapa? Kalau saya tak silap, ini kali keempat Anwar Ibrahim suruh buat undi tidak percaya di parlimen. Kali pertama, minggu pertama Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, ataupun pada waktu parlimen kali pertama dibuka. Lepas itu dia buat lagi tawaran, pun sama. Apa yang terjadi? PN gagal dan bikin malu saja. Orang Sabah kata bikin malu kumpulan saja. Akhirnya mereka kedapatan tak cukup jumlahnya memalukan. Itulah siapa suruh tak rajin pergi parlimen. Nak kononnya buat undi tidak percaya, tapi datang parlimen pun malas. Kan betul kah tidak? Kalau kamu tidak percaya, kamu tengoklah siapa punya kehadiran paling lemah di dalam kehadiran hadir kelas parlimen. Itu kalau di sekolah dah boleh kena buang kerja, buang sekolah. Sebab sudah berkali-kali, berpuluh kali tak hadir ke sekolah. Jadi kena denda lah kan. Apa kata kalau ahli parlimen yang gagal hadir dalam jumlah tertentu ke parlimen, potong gaji. Ya itu kan bagus. Gaji itu pergilah kirimkan kepada orang-orang yang miskinkah atau sebagainya. Itu lebih baik. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa saya nak kongsikan dengan Anda semua. Ini terapi imun transfer factor folate. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita kuat melawan penyakit, imun badan kita kuat melawan penyakit, imun badan kita menyembuhkan kita daripada penyakit. Tetapi secara umum dan ringkasnya juga, kalau imun badan kita lemah dan bodoh di dalam, apa saja penyakit tak akan sembuh-sembuh dalam badan kita. Daripada penyakit kecil sampai penyakit besar tak akan sembuh. Tapi kalau imun badan kita kuat, kalau imun badan kita sehat, kalau imun badan kita bijaksana, mengenal mana lawan, mana musuh, maka secara ringkas dan umumnya kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Jadi dapatkan produk yang hebat ini, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, diperakui oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, KKM, lulus KKM, dan juga halal. Produk ini adalah produk yang luar biasa. Jadi untuk Anda yang berminat, hubungi nomor telepon yang tertera. Jangan tangguh-tangguh, Anda tangguh, Anda rugi. Ingat, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi bayangan yang kerajaan tidak akan menghalang sebarang usul undi percaya di Dewan Rakyat di tengah desakan pembangkang agar dia meletakkan jawatan. Anwar berkata dia telah berbincang dengan yang dipertua Dewan Negara atau Dewan Rakyat, Johari Abdul, bagi memastikan jika usul sedemikian dibentang, ia akan dibahaskan serta-merta. Saya beritahu Speaker Johari, kalau ada usul, maka undian akan dijalankan hari ini. Katanya semasa perhimpunan bersama kaki tangan jabatan Perdana Menteri di Putrajaya pagi tadi. Hari ini hari pertama sidang parlimen, saya tunggu usul undi tak percaya. Kalau ada majoriti, silakan, katanya lagi. Namun Anwar meragui kemampuan pembangkang untuk memperoleh sokongan yang mencukupi bagi menjatuhkannya sambil menegaskan kerajaan masih memiliki majoriti 2/3 di parlimen. Menurut peraturan di parlimen, urusan kerajaan, yaitu rang undang-undang atau usul yang dibawa oleh kerajaan persekutuan, diberi keutamaan berbanding usul yang dibawa oleh ahli parlimen biasa. Semasa pertakbiran Najib Razak, beberapa usul undi tidak percaya dimasukkan dalam aturan mesyuarat, namun ia berada terlalu bawah dalam senarai dan tidak sempat dibawa ke Dewan Rakyat sehingga tamat sidang. Bagaimanapun Perdana Menteri selaku Ketua Parlimen mempunyai kuasa
untuk memberi laluan kepada usul yang dibawa oleh parlimen bukan daripada kerajaan. Pada Desember tahun 2022, sebulan selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Anwar telah mengemukakan usul undi percaya dan dimenanginya melalui undian suara. Ketika itu pembangkang tidak meminta undi belah bahagi, di mana setiap undi ahli parlimen direkodkan secara individu. Pada masa ini, PN sedang menggerakkan siri himpunan turun Anwar bagi mendesaknya agar turun jawatan. Himpunan utama dijadwal diadakan pada Sabtu ini dengan PN menyasarkan kehadiran 300.000 peserta, namun polis menjangkakan kehadiran yang lebih rendah, yaitu antara 10.000 hingga 15.000 orang sahaja. Saya jangka 5.000 cukuplah. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini satu pendedahan luar biasa, direct to the point. Tuan Ibrahim tak perlu bohong, pas jumpa UMNO untuk tebuk atap. Itu pendedahan paling panas malam ini dinyatakan oleh Puad Zarkasi. Jadi rahasia selama ini yang dipegang ketat, dipegang erat, disembunyikan erat oleh parti PAS, akhirnya dinyatakan dan dibongkar oleh Puad Zarkasi. Rupa-rupanya Tuan Ibrahim tak perlu bohong, pas jumpa UMNO untuk tebuk atap. Wah, ini hebat luar biasa. Tapi malangnya, untuk makluman kamu semua, UMNO bukan lagi UMNO yang dulu yang mudah kena tipu daya. UMNO sudah berapa kali dipatuk oleh ular, jatuh ke dalam lubang berapa kali. Takkanlah UMNO nak dipatuk ular yang sama. Takkanlah UMNO nak jatuh ke lubang yang sama lagi. UMNO tidaklah sebodoh itu. Dengan pengalaman dan dengan beberapa ikhtiar hidup yang telah dilalui oleh parti UMNO, termasuk ke arah kebangkitan semula, maka dengan itulah tidak mungkinlah UMNO akan terpedaya dengan pujuk rayu PAS lagi. PAS hanya sekarang ini melukut di tepi gantang. Nak bersama dengan bersatu, kelihatannya bersatu pun makin menjauhi PAS. PAS nak buat apa sekarang ini pun kita tak tahulah. Kesian juga lah kan, kononnya paling banyak kerusi, tapi disisihkan pula. Haha. Apalah komen Anda semua. Sebelum kita teruskan pendedahan hebat ini, izinkan saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita menjadi kuat, maka kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Secara umum dan ringkasnya juga, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita rendah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita pun tak akan sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Daripada penyakit yang paling kecil sehinggalah paling besar kita tak sembuh, karena imun badan merupakan dokter pribadi kita di dalam tubuh badan kita. Kuat dokter itu, bijak dokter itu, sembuhlah kita. Bodoh dokter itu, lemah dokter itu, maka kena penyakit dan tak sembuh-sembuhlah kita daripada badan kita. Jadi, jom kita kuatkan imun badan kita, didik imun badan kita, rangsang imun badan kita melalui terapi imun transfer factor for life ini. Dapatkannya melalui nomor telepon yang tertera, dan produk ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia perubatan pada abad ini, kedokteran pada abad ini, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, lulus KKM dan halal. Dapatkannya sekarang melalui nomor telepon yang tertera. Dan saudara ingat betul-betul, apabila Anda bertangguh-tangguh, mungkin Anda sudah terugi masa penentu kepada kesehatan kita semua. Baiklah, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Puad Zarkasi menyangkal dakwaan terdapat wakil UMNO bertemu dengan pimpinan PN untuk terlibat dalam gerakan rentas parti. Beliau berkata sebaliknya, timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Manlah, yang mengambil inisiatif berjumpa orang perantaraan UMNO dan menawarkan jawatan Perdana Menteri jika parti itu bersetuju dengan langkah kerajaan tebuk atap. Tuan Ibrahim tidak perlu berbohong, apa yang dimaklumkan, saya dimaklumkan Tuan Ibrahim yang mengambil inisiatif berjumpa orang perantaraan UMNO
dan menawarkan jawatan Perdana Menteri kepada UMNO jika UMNO bersetuju dengan langkah kerajaan Tebuk Katab. Tetapi idea itu tidak pernah dibawa dan dibincang dalam MKT. Karena kalau ia dibawa ke MKT sekalipun, sudah pasti saya orang pertama yang akan bercakap dan membantah dengan sekeras-kerasnya, kata beliau. Sebelum ini, pas mendakwa, terdapat wakil UMNO bertemu dengan pimpinan PN secara senyap-senyap untuk terlibat dengan gerakan rentas parti yang digerakkan oleh pengerusinya, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan Presiden PAS itu berkata, Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata beliau mengesahkan kewujudan itu dan bersikap terbuka terhadap mana-mana pemimpin dalam UMNO yang ingin bersama atau menyokong PN. Tambah Muhammad Puad lagi, UMNO tidak akan terjebak sekali lagi dalam pakatan dengan PN yang disifatkan sebagai rakan kongsi paling tidak boleh dipercayai sepanjang sejarah Barisan Nasional. Tuan Ibrahim amat mengetahui UMNO tidak akan masuk lubang biawak kali kedua. Semua itu hanya untuk memerakam UMNO. Kerjasama UMNO PAS apatah lagi dengan bersatu hanya bermimpi di siang hari, kata beliau lagi. UMNO sudah serik dengan PN. Dalam sejarah BN, jelas sekali PN adalah bekas rakan kongsi yang paling tidak boleh dipercayai, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Bila ulama sokong partinya, begini. Tapi bila tak sokong, begitu pula. Inilah sikap yang dimainkan oleh beberapa orang, beberapa parti dan beberapa gabungan parti. Kalau mereka buat, halal. Kalau orang lain buat, haram. Kalau orang lain cakap, haram. Kalau dia cakap, halal. Ini pula lain ceritanya. Ulama sendiri dihentam. Ulama sendiri dikeji, difitnah, dikecam, dan juga dihina. Apabila ulama menyokong partinya, beginilah yang mereka cakap. Tapi bila tak sokong parti itu, begitu pula yang terjadi. Ditulis oleh Muhammad Mikdad Zakaria. Aneh sungguh manusia hari ini. Kalau ulama sokong parti dia, terus jadi pejuang Islam. Tapi kalau ulama tak sokong dia, lain pula jadi bahasanya. Kalau ulama tak sokong parti dia, terus akan dicakap, digelar, dicop sebagai penjilat, pengkhianat, dan sampah. Begitu jijiknya mereka bermain politik sehingga sanggup menjadikan orang, termasuk ulama, yang tak sokong parti dia, terus jadi penjilat, terus jadi pengkhianat, terus jadi sampah. Nasib baiklah tidak dipanggil pula kafir. Yang itulah paling menakjubkanlah kalau dicakap macam itulah kan. Baiklah, sebelum kita teruskan, saya nak kongsi dengan Anda semua ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita rendah, dan apabila imun badan kita tidak bijaksana bodoh, imun badan kita tidak akan menjadi kuat dan tidak akan mampu melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Itu sebabnya kita kena penyakit, itu sebabnya kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit yang kita alami, dan itu sebabnya imun badan kita juga menjadi bodoh sehingga memberontak di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita yang merupakan doktor pribadi kita di dalam tubuh badan kita itu menjadi kuat, menjadi bijaksana, secara umum dan ringkasnya, imun badan kita akan bertindak melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita sehingga kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit. Itulah dokter pribadi kita yang ada di dalam tubuh badan kita yang dikenali imun. Jadi, dapatkan produk yang hebat ini, penemuan saintis paling bersejarah dalam dunia perubatan abad ini, melalui nomor telepon yang tertera, dan produk ini halal dan diluluskan KKM. Sila dapatkannya melalui nomor telepon yang tertera. Jangan tunggu lama-lama. Anda tunggu lagi, Anda sendiri yang menderita. Baiklah saudara, kita teruskan ulasan hari ini.
Kalau ulama tak sokong parti dia, terus jadi penjilat dan pengkhianat serta sampah pula gelaran mereka beri. Ini bukan kerana hujah, bukan sebab salah, bukan sebab betul, tapi hanya karena perbezaan bendera. Ada bendera warna merah, ada bendera warna hijau, ada bendera warna biru, ada juga bendera warna kelabu asap. Tapi begitulah bila agama diperkuda demi dendam politik yang tak pernah habis. Ingatlah teman-teman, perpaduan umat tak pernah lahir dari warna hijau, warna biru, ataupun warna merah, apalagi daripada parti-parti politik. Perpaduan umat hanya lahir dari iman, takwa, dan kebenaran. Bukan daripada markas parti, bukan dari poster ceramah, tapi dari hati yang takut pada Allah, lebih dari takut kalah pilihan raya. Kalau ulama hanya dihormati bila ikut selera kita, itu bukan agama. Dan itu adalah nafsu politik yang kita sembah. Kalau kita sanggup hina sesama Islam hanya sebab lambang parti tak sama, jangan bicara soal perpaduan ummah. Kita sedang pecah belahkan ummah demi kerusi, bukan demi Allah. Kebenaran itu milik Allah, bukan milik parti kamu. Kalau kamu masih tak faham, jangan risau. Kubur akan ajar nanti, bendera manapun takkan selamatkan kamu dari hisab. Wow, ini satu ulasan yang luar biasa. Tolong share video ini, kita jumpa lagi deh. Dan jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar. Kami sayang Malaysia. Jumpa lagi, bye-bye.